Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, selamat malam kepada anda semua. Kita bertemu lagi dalam sesi live bersama saya pada malam ini. Macam biasa, kita memang akan bersiaran dan akan buat secara live kelas online training kita khas untuk membantu anda usahawan-usahawan yang dah lama berniaga ataupun anda memang baru je start berniaga, okey. Tetapi anda menghadapi masalah, apa masalah sekarang? Apa problem yang selalunya dihadapi oleh usahawan-usahawan yang berniaga ni, terutamanya zaman sekarang. Semalam saya ada bersama dengan hampir 40 orang usahawan yang committed untuk di coaching, dibantu oleh saya. Dalam saya buat macam satu, bukan macam kelas lah, macam satu untuk kita berbincang dalam tu kan, apa masalah, apa masalah dia, apa yang kita boleh bantu kan. So ada yang cerita kat saya kat situ, dia dah lama berniaga kan, berbelas tahun, dan ada yang berniaga lama, even dah mempunyai banyak property, lebih kurang 11 buah property. Tapi problem dia, bisnes dia sekarang ni mengalami cabaran. Dia semakin slow down. Dia dah tak boleh nak pick up, dia tak ada dia punya impact dia kan, macam mana suatu masa dulu dia berniaga. So itu masalah usahawan ni. Okay, sebab dalam dunia sekarang ni berlakunya perubahan. Okay, even di Malaysia pun ada lebih kurang 22 juta orang yang menggunakan Facebook yang online, yang sememangnya kita cakap kepada kebanyakan orang telah berpindah. Dia bukan sahaja duduk dalam dunia online kan, tapi dia so itu akan menyebabkan kebanyakan sale diorang turun, slow kan. Tetapi ada juga yang cuba untuk try buat online marketing, cuba buat pemasaran online ni, dan mengambil jalan mudah, mengambil jalan senang, tanpa guru, tanpa mentor, tanpa strategi yang betul dan tepat. Terus dia ambil macam Facebook kan, ambil smartphone, buka Facebook, set up page, dan lepas tu dia terus terus mengambil jalan mudah, tekan butang kat situ, nama dia boost post, tetapi tidak menghasilkan sebarang jualan. So kat situ dia macam terkebir-kebir kan, terpinga-pinga, kenapa aku dah lama kan, kenapa aku dah lama spend tapi tak dapat result kan. Siapa pernah tekan butang boost post dekat Facebook? Siapa selalu tekan butang tu? Cuba anda share sikit. Betul-betul apa yang saya cakap, dia tidak memberikan kesan, dia tidak pun mampu meningkatkan anda punya jualan. Malahan anda banyak melebur, anda banyak menghabiskan duit pada butang boost post tu. Okay, mungkin anda tak pernah tengok, saya boleh tunjuk. Kalau anda nak saya tunjuk macam mana rupa butang boost post tu. Sekejap Tim mungkin boleh upkan butang boost post, bagi kita tunjukkan macam mana. Kita tunjukkan dia orang macam mana, mungkin anda terlupa kan. Nampak tu? Kalau anda tengok, nampak setiap kali kita posting apa-apa di Facebook ke, dia nampak kat situ butang boost post. Kat situ yang ramai ambil tindakan untuk tekan boost post dan masukkan duit yang kita nak, dan main tekan je kan. Sasaran dia pun tak tahu siapa sasaran dia, yang menyebabkan duit yang dia laburkan tu tidak memberikan pulangan. So dalam bisnes, benda yang paling penting, ada dua benda penting sebenarnya dalam bisnes yang anda nak kena fahamkan sebelum anda nak tekan semua button ataupun barang ni. Tu problem orang, tu problem ramai usahawan hari ni. Akhirnya mereka bukan menjadi usahawan, tapi mereka menjadi sawan, sebab masih lagi tak tahu, sebab mungkin lagi pening kan, tak tahu apa lagi problem yang berlaku kepada mereka punya bisnes, terutama bagi yang baru mula-mula nak menceburi bisnes ataupun cara pemasaran online. Faham tak faham ni saya cakap? Okay, kalau anda faham, tolong terus tekan butang share supaya ramai orang yang dapat tengok malam ni, dapat info ni. Jadi diorang, kita selamatkan diorang supaya bisnes dia tak melebur dengan butang boost post. Ni isu dia malam ni. Okay, sekejap saya tulis ni besar-besar bagi anda faham. Okay, sekejap.
Saya sambungkan saya punya iPad dulu. Okey, adakah anda nampak saya punya iPad tu? Kita tekan, kita sambung kat sini. Mungkin anda boleh tengok dah. Okey, saya tulis besar-besar Saya tulis besar-besar apa nama dia, Boost Post. Kan? Okey, nampak Okey, tak mau kita habiskan duit kat sini, tekan butang Boost Post, tapi masalah dia, problem dia tak ada kesan. Saya tulis ni masalah dia. Tak ada kesan. Mungkin melebur. Apa lagi? Sales tak naik. Yang naik adalah kemarahan, kebengangan kan, frust, menungging sebab tak memberikan sebarang kesan. Sebab salah, terbakar duit, melebur macam tu je kan. Saya tambah lagi kat situ. Anda sendiri cakap kan, saya memang suka tekan butang tu kan, main tekan-tekan je, tak tahu apa fungsi. Akibatnya duit melebur, duit hangus. Kan? Yang tu yang ramai tak faham. Sedangkan ada benda yang paling besar, ada perkara yang paling penting sebenarnya dalam permasalahan online ni. Bukan kita nak bercakap tentang hanya tekan butang mana, nak belanja berapa, no. Itu adalah kesilap fahaman kan. So saya ada satu teknik yang strategi ni dah digunakan beratus tahun sebenarnya kan. Dan saya suka nak tunjukkan kalau malam ni ada company yang menggunakan teknik ni beratus tahun dah. Dan sale diorang ni banyak. Sale diorang ni puluhan bilion US dollar. Okey. Dan dia menggunakan teknik ni. Kejap lagi saya nak cakap. Okey, cuma saya nak beritahu anda dulu apakah masalah dia bila anda hanya tahu tentang Facebook Ad dan hanya anda tahu tentang namanya ni, tekan butang ni je, Boost Post semata-mata. Akibatnya hangus, melebur kan, sale tak naik, respon kurang, tak ada respon pelanggan kan. Sebab butang Boost Post ni ibarat macam satu butang yang menyerang terus kepada pelanggan, terus buat serangan kepada dia tanpa dia faham, tanpa dia kenal, tanpa dia tahu siapa kita. Sebab manusia ni, dia buat keputusan beli satu barang, dia mesti tengok kepada siapa yang jual pada dia, apakah brand dia, apakah kepakaran dia yang boleh membantu selesaikan masalah dia. Tetapi bila kita terus tekan butang ni, dia akan jadi masalah. Dia akan jadi macam satu problem. Sebab kalau anda menekan tanpa sebarang pengetahuan, tak tahu pun apakah kesan dia, dia akan jadi problem. Tak jadi pun apa yang anda nak kan. Contoh saya tunjukkan kepada anda tadi kan, butang dia kan, dia tekan butang, and then Facebook ni pandai tau, dia suruh masukkan dia masukkan bajet kan. Kalau boleh banyak lagi bagus dia kata. Tapi kita kena bijak lah. Bukan saya kata tak boleh gunakan Facebook Ad, no. Tapi kena ada cara dia, kena ada strategi dia yang betul. Barulah anda tak melebur, barulah kita tak nak sedekahkan duit kita yang kita ada tu kepada Mark Zuckerberg. Jangan baik sangat kan. Jangan baik sangat nak sedekahkan duit kita kepada Mark Zuckerberg. Okey, kita kena guna bijak. Kita kena bijak gunakan Facebook tu untuk nak buat nak tarik pelanggan kita. Faham ni? So itulah yang saya nak kongsikan kepada anda malam ni. Tapi kalau anda tak ambil keputusan untuk nak tengok sampai habis kan, live kita ni tak lama. Mungkin saya nak ambil masa lebih kurang ataupun 1 jam je maksimum. Saya akan letakkan tempoh masa malam ni sebab saya ada banyak lagi hal, saya ada banyak lagi urusan. Tolong tag kawan-kawan anda, tolong share, pastikan diorang pun datang tengok dan menonton video kita pada malam ni. Okay, sebab kita tak nak nanti dia kecewa dengan kesilapan dia, dengan teknik dia yang salah tu, dengan teknik dia yang tidak berkesan. Itulah masalah ramai orang pada hari ini sebab tak ada ilmu, tak ada knowledge dan tersilap langkah. Okay, so boleh faham tu. Jadi saya nak terangkan dulu. So itulah adalah masalah, problem-problem apa yang berlaku kepada bisnes sekarang. Sebab kebanyakannya tidak faham sebenarnya kan benda yang paling penting. So apakah benda yang paling penting kepada bisnes? Okay, apakah benda yang paling penting?
Benda yang paling penting kepada bisnes, apakah dia? Apakah benda yang anda kena tahu tentang perkara yang sangat penting untuk bisnes kita ni? Siapa nak tahu? Siapa nak saya ajar dia apakah benda ataupun dua benda penting, dua perkara penting yang anda sebagai usahawan mesti nak kena tahu dan fokus untuk menjadikan bisnes anda lebih baik, lebih bagus. So itu yang saya nak share kepada anda malam ni. Sebelum saya akan bongkarkan apakah teknik yang saya nak ajar, yang saya nak kongsikan kepada anda. Saya nak buka anda punya mindset. Sebab problem ramai usahawan adalah dia punya mindset ni tak clear. Apa dia nak capai, apakah cara, apakah method yang dia nak capai tu, dia tak faham. Sebab mentality dia ada problem kat sini. Dia salah fikir, dia tersilap fikir, menyebabkan salah jalan, salah arah tuju. Tu yang tak menjadikan bisnes dia lebih bagus. So bisnes kita nak lebih bagus, macam mana nak lebih bagus? Siapa nak tahu? Kan? Macam mana nak tahu? Macam mana anda nak kuasai dia? So that's why saya nak anda stay sampai habis. Tolong stay sampai habis. Dan kita nak berikan anda ilmu, dan kita akan ada bonus untuk anda. Kita nak berikan kepada anda bonus pada malam ni. Kalau anda terus stay sampai habis, tak sampai ataupun lebih kurang 1 jam je pada malam ni, pada kelas malam ni. Tapi kalau anda tak boleh nak spend masa 1 jam ni pun, so macam mana anda nak jimatkan masa anda? Okay, sebab ramai orang tanpa ilmu, tanpa knowledge, menyebabkan apa yang jadi bisnes dia tak boleh nak grow. Bisnes ni ambil masa yang lama nak grow. Kan, dah bertahun-tahun berniaga, dah berpuluh tahun, dah berbelas tahun mungkin, tapi tak dapat apa-apa lagi jualan yang bagus, dan tak boleh nak capai impian dia. Menyebabkan dia frust ataupun tertekan. Kan, ni dah nak habis ni 2022 ni, kan nanti masuk bulan 12 je stres. Kan, masuk je bulan 12 kecewa. Kan, impian tak tercapai. Apa yang jadi adalah hutang yang semakin bertambah. So kalau anda nak perbaiki itu semua, please tolong dengar sampai habis. Boleh? Teruskan share. Okay, baik. So jadi dalam bisnes, dua benda yang penting. Nombor satu adalah nama dia sales. Jualan kena bagus. Kita nak jualan yang tinggi, jualan yang grow. Okay. So that's why kita buat kelas kepada anda malam ni, sebab nak bantu anda. Okay, baik. Ini perkara pertama. Okay, anda kena naikkan sales yang bagus. Tapi ada orang yang cuba nak cari teknik sales yang ajaib. Dalam teknik sales ni, kita bukan nak cari teknik yang ajaib. Kita nak cari teknik yang boleh kita lakukan sekarang juga. Jadi itulah yang ajaib, kan. Bila anda boleh bertindak, bila anda boleh lakukan sekarang. Sebab ramai usahawan adalah suka bertangguh, suka nantilah dulu, tunggulah dulu. Dan ramai orang yang buat separuh-separuh. Buat separuh, undur balik buat benda lain. Buat separuh, pergi pula teknik lain. Tu masalah ramai orang. Okay, itu yang menjadikan dia problem. Okay, so nombor satu adalah sales. Anda tulis, catat nota, ambil buku kalau boleh, kan. Kalau anda boleh tulis kat komen tu, boleh tulis kat komen tu. Ataupun saya juga nak tanya siapa yang baru first time follow saya malam ni secara live. Siapa yang first time saya nak tengok. Okay, saya nak tengok anda komen kat situ. Kalau anda first time, anda boleh komen kat situ first time. Sebab saya nak tengok kan, siapa yang baru pertama kali. Mungkin anda tahu saya daripada YouTube, mungkin anda tahu saya daripada kawan-kawan. Kan, siapa yang tahu saya, macam mana nak tahu saya? Cuba komen kat situ. Okay, cuba komen kat situ. So kalau anda first time, boleh komen kat situ first time. Okay, saya nak tahu dan nak tengok siapa. Okay, so yang kedua, teknik yang kedua adalah benda penting yang kedua kita nak tahu kat sini adalah pemasaran ataupun marketing. Dengan marketing yang bagus, barulah kita punya jualan akan boleh dapat jualan yang bagus, jualan yang maksimum, kan. Jualan yang jualan yang nak kita nak capai. Boleh faham ni? Okay. Itu dua benda. Jangan fikir nak cari benda lain. Fikirkan kalau anda sekarang ni tak ada team, anda kena cari team pun yang akan bantu anda dalam teknik sales dan dalam department marketing. Itu yang paling penting. Dan jangan cari lain-lain dulu, tak payah. Ini dua benda yang paling penting kalau anda sekarang ni dalam bisnes, dalam perniagaan. Okay, baik. So boleh faham tu. Terima kasih kepada anda yang baru first time. Terima kasih. Selamat berkenalan.
Nama saya Apko Zulkarnain. Kalau masih tak kenal, okey. Mungkin kalau anda yang baru kenal, baru tahu, saya adalah membantu ramai usahawan untuk nak growkan bisnes dia ni secara online. Nak saya berikan pengetahuan, saya berikan strategi, saya berikan panduan, dan rutin saya mingguan saya adalah setiap hari sebenarnya saya akan live, saya akan transfer, dan saya ada banyak teknik-teknik yang proven result. Okay. Dan kita juga ada student-student kita yang telah berjaya mencapai jualan mereka bila dia gunakan teknik saya, bila dia gunakan video-video yang saya buat. Okay. So itu akan beri impact pada mereka. So anda nak tak jadi macam dia? Okay. Okay, boleh kita teruskan. Kan, kalau anda nak teruskan, anda dah ready, kita dah ready ni. Okay, so bila bisnes kita tak bagus, kan, bila sales dah bagus, bila marketing dah bagus, kita kena pula tengok, kan, bisnes ni apa yang penting kepada bisnes, ataupun apakah aset kepada bisnes. Kan, aset kepada bisnes adalah pelanggan. Ni saya tulis kat sini. Okay, saya lukis lah, pelanggan. Ni benda yang paling penting, paling kita nak kena improvise adalah untuk nak tahu pelanggan tu macam mana nak menambah ataupun nak menarik lebih ramai pelanggan. Kat sini, okay. Macam mana kita nak menarik pelanggan yang ramai. So kita nak bawa pelanggan ni kepada bisnes kita. Ni nama dia pelanggan. Saya highlight kat sini. Ni nama dia pelanggan. So kita nak menarik lebih ramai pelanggan ni. Okay. Tetapi nak menarik lebih ramai pelanggan, kan, cabaran dia adalah ramai usahawan yang tak faham siapa pelanggan dia, kan. Apakah minat ataupun interest pelanggan. Okay. Di mana pelanggan ni duduk, apa yang pelanggan ni suka, apa yang pelanggan tak suka. So ada 5 benda kat situ. Okay. So ada ramai orang yang tak faham 5 perkara ni, yang menyebabkan selalunya dalam pemasaran yang diorang buat main hentam je, main tembak je. So that's why saya kata kenapa kita tak menggunakan teknik boost post, sebab dia hanya hentam. Dia hanya memang main tembak je, tanpa tahu pun siapa pelanggan tu, apa pelanggan suka dan apa pelanggan tak suka. So itu problem ramai orang. So malam ni saya nak cerita adalah apakah sebenarnya benda ataupun perkara yang pelanggan ni nak. Apa benda yang paling dia nak, apa yang pelanggan ni nak, ataupun apa yang pelanggan ni mahukan. So itu yang kita nak tahu. Kita nak kenal, kita nak faham sikap pelanggan kita sebenarnya dia nak apa. Boleh faham ke? Faham tu? Okay. Tolong share kalau anda yang baru masuk, baru join. Terima kasih kepada yang join sesi live malam ni. Kelas ni sangat penting. Kelas ni insya-Allah mudah-mudahan akan membantu bisnes anda untuk meroket lebih tinggi lepas ni. Sebab kita dah tak lama dah, kan, dah nak masuk tahun 2023 dah. Kita tak nak buang masa yang banyak sangat. So kita nak kena kenal betul-betul pelanggan kita tu. So apa benda yang dia suka, apa benda yang menyebabkan dia orang ni akan tertarik kepada kita. Itulah benda dia, kan. So kalau kita boleh faham dia tu, maka senanglah untuk kita nak menguasai dia, senanglah untuk kita tackle dia, senanglah untuk kita apa lagi kita nak daripada pelanggan. Kalau anda nak dapat pelanggan, apa yang anda nak, kita tulis nota sikit kat sini. Apakah benda yang anda paling nak daripada seorang pelanggan ni? Okey, katalah nama dia ni pelanggan. Apa benda lagi yang kita paling nak daripada ni? Kita nak dia beli dengan kita, itu confirm. Sebab kalau dia beli, sale kita naik, kan. Apa lagi? Kita nak dia beli berulang kali, kan. Kita nak dia beli berulang kali. Apa lagi benda yang kita nak daripada pelanggan? Cuba komen sikit, apakah benda yang anda nak daripada pelanggan? Apa harapan anda? Apakah anda punya hope, harapan anda kepada pelanggan ni apa? Anda nak dia setia, tak beli dengan orang lain, beli dengan anda je, beli dengan korang je, tak beli dengan orang lain. So itulah kebanyakan nak daripada pelanggan dia. So apa lagi dia nak? Dia nak pelanggan dia tolong jadi referral, tolong refer kepada orang lain, beritahu produk anda ni bagus. Okay. Beritahu produk anda ni cukup bagus, produk anda ni boleh membantu kawan-kawan dia, kan. Dia menjadi referral, dia bawa mulut, dia kepohkan produk anda. Tu contoh dia.
Okay, loyal. Itu harapan kita. Tapi sebelum kita nak harapkan apa yang kita nak daripada pelanggan, kita sendiri kena faham pelanggan nak apa daripada kita. Kita asyik fikir kan, apa yang kita nak daripada pelanggan. Memanglah betul lah kita nak ni semua daripada pelanggan. Dan apa harapan kita daripada pelanggan ni? Kita nak dia beli berulang kali, setia, refer kepada kawan dia. So ini harapan kita daripada pelanggan. So apa lagi? Feedback positif. Kan dia nak feedback positif. Sebab kalau feedback positif dia cerita dekat online, okay, kalau dapat feedback negatif pun dia cerita dekat online. So itu akan menyebabkan impact ataupun memberi kesan kepada kita punya bisnes. Boleh faham ke? Faham? Okay. So jadi kita pun kena tahu sebenarnya apa yang pelanggan ni nak. Okay, macam mana kita nak. Sebab itulah saya mengajar kita nak, macam mana kita nak membina pelanggan ni secara online. Macam mana kita nak bina, apakah tools. Okay, hari ni pun kalau anda tengok, kita ada sharekan di Facebook. Kalau anda tengok apakah tools. Dan saya nak cerita sekejap lagi. Teruskan stay, teruskan tengok, jangan buang masa sangat. Okay. Ini yang benda yang kita baru share je petang tadi. 5 tools ataupun alat wajib usahawan guna dalam Facebook page. Saya dah share petang tadi, jangan lupa untuk baca. Okay. Kalau dah nampak lah petang tadi. Kalau tak tengok lagi, habis je saya buat live ni nanti, boleh pergi tengok balik. Faham ke faham ni? So kita nak faham pula sekarang ni, apa pula yang pelanggan ni paling nak dekat kita. Tapi sebelum kita faham yang tu, kita nak kena ada alat untuk nak mengumpulkan pelanggan. So apa alat ataupun tools yang kita gunakan untuk kita nak kumpul pelanggan. Okay. So ini yang saya nak beritahu. Dah ready ke ready? Terima kasih kalau anda dah ready. So benda yang kita nak adalah kita nak kena ada nama dia FB page, ataupun page kita dekat Facebook. So inilah yang akan menjadi kolam ataupun takungan kepada kita nak membina kat sini pelanggan yang ramai. Okay. Dia datang daripada mana pun anda kan. So kat bawah ni anda macam bina kolam, kolam pelanggan. Tapi sebelum dia jadi pelanggan kita, apa kita namakan dia sebagai fans kan, orang yang follow kita. Okay, boleh faham tu? Terima kasih. Teruskan share. Mudah-mudahan ramai lagi kawan kita yang dapat faedah, benefit, manfaat daripada perkongsian saya pada malam ni. Okay, so orang yang kita nak tarik ni adalah pelanggan ni mesti nak kena kenal siapakah. Ni tak pelanggan lagi. Ni kita panggil dia adalah bakal pelanggan, bakal customer. Okay, so kita nak kenal siapa dia ni. Dari segi apa, umur dia kan, dari segi apakah dia punya jantina kan, dari segi apakah minat dia ataupun interest dia. Contoh katakan kalau anda jual tudung kan, kalau anda jual tudung, mestilah orang tu pun dia akan like dan follow beberapa page tudung. Kalau dia ni memang jenis yang aware, alert tentang kesihatan, dia sememangnya akan follow page-page lain yang berkaitan dengan kesihatan. Kalau dia suka makan, dia akan follow brand-brand, page-page yang besar yang berkaitan dengan food ataupun makanan. So itulah pelanggan. Jadi apa problem ramai orang kat sini? Apa masalah dia? Masalah ramai orang lah dia gunakan page Facebook ni dan hanya tekan dekat situ butang boost post mata-mata. Okay. So dia hanya tekan butang boost post, dan bila tekan butang ni dia tak faham pun, dia tak setting pun semua benda-benda ni. Ni semua umur jantina tak ke mana-mana, main tekan, main sebarangan, dan terus attack customer untuk buat jualan. Macam tu. So kita tak nak macam tu. Itu menjadikan masalah kepada bisnes. Okay. Dan menyebabkan kat kolam fans ni tidak ramai orang ni, tak ada ramai orang masuk. Tak ramai orang nak datang dah duduk. Sebab sebelum kita tukar dia jadi pelanggan, kita tak nak terus nak approach dia kan. Belum apa-apa lagi kan, belum ada apa-apa lagi benda dah nak jual dekat dia. Tak ada apa-apa lagi, tak bina lagi hubungan, relationship. Sebab sepatutnya benda yang paling penting kat sini adalah kita nak membina first. Bina dulu relationship, bina dulu perhubungan. Sebab pelanggan ni dia akan beli bila dia ada trust.
Ni benda yang paling penting kat sini adalah kita nak dapatkan kepercayaan. Nak suruh dia follow dulu. Bila dia follow, apa yang kita nak kena fikir sekarang adalah apa benda kita nak bagi dekat dia. Apa nak beri. Apa nak beri. Apa nak diberikan. Ni benda sepatutnya anda sebagai usahawan kena fikir. Sebab pelanggan ni kalau dia tahu anda ni boleh beri something pada dia, boleh memberikan sharing, boleh memberikan apa-apa maklumat yang boleh bantu dia. Sebab dia sekarang ni ada masalah. Pelanggan ni kebanyakannya datang kepada kita. Why? Sebab dia ada problem. Dia ada masalah yang kronik. Dia ada masalah yang dia rasa dia tak boleh handle. Tu problem. Apa? Masalah obesity, tak sihat. Masalah contoh macam yang kita buat training marketing adalah sales slow, lemau kan. Jadi kita tak ada benda yang dia nak dapatkan info dulu. Dia bukan nak terus beli. Mana ada orang datang kat kita dan terus nak beli. Kau faham atau faham ni? So sebab itulah kita kena membina benda yang nama dia daya tarikan. Apakah tarikan yang boleh menyebabkan dia akan datang dan stay dekat kita. So benda ni lah yang menjadi persoalan kepada malam ni. Itulah benda yang saya nak berikan kepada anda. Satu teknik malam ni, iaitu apa nama dia? Nama dia adalah content. Nama dia kejap saya tulis kat sini. Content macam mana eja Ini dalam English lah saya eja content. So inilah benda atau perkara yang patut kita kena buat. Content marketing ni. Barulah macam mana kita boleh menarik orang dekat sini. So benda ni ataupun perkara ni lah yang kita nak kena letakkan dalam kita punya page. So apakah maksud content marketing ni? Apakah yang dimaksudkan dengan benda ni? Apa maksud dia? Apakah yang anda faham tentang content marketing? Baik saya tanya korang dulu. Apa yang korang faham tentang content marketing? Kan, apa yang korang faham? Apa maksud dia? Kan, ini yang ramai tak faham ni. Sebab dia faham mentality dia yang anda kena buang. Mentality yang anda kena buang. Saya nak cakap dulu lah benda tu sebelum saya teruskan. Mentality yang kita nak kena buang jauh-jauh adalah mentality. Apakah mentality yang kita nak kena buang? Okey, tengok kat sini adalah mentality untuk menjadi pengiklan. Pengiklan. Ramai orang dia hanya suka menjadi pengiklan. Dia nak buat iklan je. Apakah lagi mentality yang salah adalah balik-balik nak menjual produk. Ini semua salah. Okey, kita tak mau. Saya pangkas besar-besar. Kita tak nak jadi mentaliti seorang pengiklan, penjual. Kita tak nak. Kita nak menjadi satu mentaliti dia apa? Penasihat. Penasihat kepada bakal pelanggan. Nak bantu dia. Apa lagi? Menjadi penyelesai. Penyelesai masalah dia. Apa lagi? Menjadi seorang pemberi. Pemberi nasihat. Pemberi panduan. Pemberi strategi. Okey? Faham tak faham tu? Itu yang kita nak bina mentaliti kita. Ataupun mentaliti suka nak sharing. Mentaliti suka nak berkongsi. Itu perkara yang kita nak. Kita tak nak jadi ni penjual ni. Kita pun tak suka kan kalau orang yang kita tak kenal kan tiba-tiba datang dekat kita. Bang, beli barang ni bang. Contoh datang hotel lain ni. Bang, beli barang ni bang. Beli air saya ni bang. Ambil lah bang. Kan ambil lah barang ni. Murah-murah promosi. Mana yang kita nak kan? Mana ada kita nak datang dan nakkan penjual yang macam tu datang kat kita kan. So kita tak nak macam tu. So that's why topik ni penting. Benda yang kita nak adalah ni, mentality ni. Mentality kita cakap ni kan, alang-alang pegai ni. Izinkan saya minum air sikit boleh? Sekarang tekak dah ni. Dah berapa minit bercakap ni? Hampir setengah jam dah. Okay, saya izinkan saya minum air sekejap. Okey. Alhamdulillah. Terima kasih izinkan saya minum air. So apa yang kita nak? Ni kita nak jadi kita nak jadi ni penasihat, penyelesai masalah, pemberi, sharing. Kan? Pemberi info, maklumat. Apa benda kesilapan yang kita tak nak dia lakukan, kita tak nak dia buat. Sharing kan? Jadi friends dengan kita. Itu yang kita nak sebenarnya. Tulis apa jadi friends, jadi kawan dia dulu. Dan barulah senang untuk kita nak menjalankan kita punya campaign, strategi.
Kan? So itulah yang saya nak anda faham. Okey, tapi tak apa, relax dulu. Saya bukan nak anda faham sekarang sebab benda ni pun saya ambil masa lama bertahun-tahun untuk nak faham kan. Ini kan pula korang yang baru nak faham tentang benda ni. So that's why saya nak cakap, benda yang pertama, bila anda buka page Facebook, bila anda ada page Facebook, macam tadi saya cakap, anda ada page kan, anda ada Facebook, benda yang anda patut nak kena buat lah, bukan nak jual barang. Okey, mana tadi kan, bukan terus nak buat iklan, bukan terus nak tekan butang boost. Itulah problem ramai orang, tu yang masalah tu. Okey, teruskan share, teruskan stay, kekal. Kalau anda keluar kan, anda rugi besar sebab topik ni sangat penting. Okey, topik ni adalah benda yang sangat-sangat boleh membantu bisnes anda untuk pergi lebih jauh pada tahun 2022 dan 2023 ni. Kita dah nak habis dah tahun 2023 ni. 2023 ni jadi lebih baik daripada tahun-tahun sebelum ni. So kita tak nak lah anda macam berniaga bertahun-tahun masih lagi stuck, masih lagi tak tahu strategi yang sebenar kan. Kita tak nak anda stuck pada level yang sama. Okay, dalam hidup ni kalau kita berada pada level yang sama, bosan lah kan. Kita kena upgrade lagi, upgrade. Okay, macam mana nak upgrade tu? Dengan upgrade ilmu sekali. Barulah kita boleh upgrade kita punya hidup. Okay, so apa yang kita nak buat ni tadi adalah kita nak kurangkan kita punya cost iklan kan. Dengan kita buat content marketing ni, kita nak kurangkan cost iklan. Okay, ataupun kita nak sales anda, jualan anda tinggi gila-gila. So saya nak anda dengar baik-baik kan. Sales anda akan jadi lebih tinggi. Tu kesan dia bila kita menggunakan teknik nama dia content marketing. Ni tu benda dia. So that's why lah saya nak anda stay dulu, dengar apakah benda yang saya nak cakap, benda yang saya nak beritahu kepada anda. Okay, kita nak tengok dulu. Sekejap, saya nak tengok dulu komitmen anda. Adakah anda betul-betul nak berjaya, ataupun anda sebenarnya main-main nak berjaya? Okay, boleh ke boleh ni? Okay, okay, boleh ni. Siapa pernah tengok video iklan Thailand kan? Dia video iklan Thailand ni, dia main emosi tau kan. Dia bukan macam macam iklan-iklan macam belilah produk ni bagus, bukan. Dia macam iklan. Nanti anda tengok boleh tengok. Best, saya suka tengok video iklan-iklan Thailand untuk jadikan macam inspirasi saya lah untuk buat konten. Video iklan Thailand ni dia mainkan emosi sedih, emosi happy. So orang tak bosan nak tengok benda tu. Boleh ni. So nanti habis live ni anda boleh pergi tengok cari kat YouTube pun banyak kan. Thai commercial macam tu, macam tu je. Nanti akan ada keluar kan, anda akan layan tengok video ni. So itulah benda yang saya nak ajar kepada anda, macam mana kita nak buat benda tu supaya pelanggan bila tengok kita punya iklan, dia tak macam boring, dia tak macam menyampah, dia macam suka. Dia suka untuk share, dia suka untuk kongsi dengan orang lain, dia suka untuk tengok sampai habis. Okay, siapa nak tahu teknik ni kan? Dan sebenarnya video-video ni anda boleh post dekat Facebook page anda. Okay, sebab dia boleh menaikkan engagement. Kita gunakan benda tu untuk post dekat Facebook page anda, bagi orang macam entertain dengan kita. Boleh ni kan. Sebenarnya anda boleh download daripada YouTube tu dan masukkan dalam Facebook page anda. Kan, ataupun masuk dalam blog anda kan, masuk dalam, tak kisah, dalam media sosial anda. So saya suka nak share kepada anda sebab benda tu sangat-sangat membantu jualan. Okay, so apakah benda yang saya masukkan dengan nama dia content marketing? Okay, so sebab tu saya nak tuliskan. Kenapa? Okay, baik. Kejap saya tunjuk kepada anda. Adakah anda dah ready? Adakah anda masih lagi bersama-sama dengan saya? Cuba belanja sikit love. Cuba tekan love banyak-banyak sikit. Saya nak tengok. Saya nak tengok siapakah yang masih bersama dengan saya pada malam ni dan nak belajar lagi banyak benda, banyak perkara dengan saya. Saya nak tahu kan, siapakah lagi ada. Dan cuba klik sikit button love tu. Tekan button like. Saya nak tengok adakah anda ni memang
dah betul-betul bersedia nak belajar lagi, sebab ni teknik yang saya tak rasa benda ni anda boleh senang-senang nak dapatkan idea ni hanya dengan Google je. So kita bawakan kepada anda secara live dalam kelas kita pada malam ni, dan ini adalah macam interaktif kan. Saya tunjukkan video, saya tunjukkan saya tak nota kan. Even dalam buku saya ni pun kan, kita banyak saya ajar apakah sebenarnya yang patut anda share, macam mana anda nak kenal pelanggan, macam mana topik yang anda nak pilih yang pelanggan memang suka dengan topik tu dan senang dia nak klik button share. Itu paling penting. Inilah function social media, untuk kita nak senang message yang kita tulis, yang kita sampaikan tu boleh viral, boleh tersebar kepada lebih ramai pelanggan anda ataupun anda punya fans, okay? Fans anda, followers anda. Okay, so macam ni. So dalam content marketing ni sebenarnya, okay, apa benda yang kita nak sebenarnya? Apakah benda yang kita nak hasilkan kat sini? Okay, saya tulis kat sini, tak ni lah kat atas ni. So apa maksud content marketing ni? Okay, maksud dia adalah maklumat, info. Okay, maksud dia adalah info yang boleh memberi manfaat, kan, info yang boleh memberi manfaat kepada ni Mamat ni tadi, ni bakal pelanggan ni. So macam ni lah. Okay, macam ni. Kenapa orang tengok TV? Contoh saya bagi saya lukis macam ni tadi. Ni saya lukis ni, gambar ni. Nampak tak? Dia macam ni television ni. Sekarang ni kenapa orang suka tengok TV? Kenapa orang akan stay dengan satu channel TV tu? Okay, sebab apa? Sebab ada maklumat ataupun info. Okay, cuba kita tukar anda punya page menjadi kalau dia jadi TV, adakah anda boleh menarik lebih ramai pelanggan kat situ? So sama juga dekat sini, dia macam TV. Nampak ni saya lukis macam TV kan. Nampak tak kat sini? TV tu kalau ada maklumat, ada info kan. Apa lagi sebab orang tengok TV kan. Sebab orang nak tengok news, nak tengok berita. So kita boleh update berita sekarang, apakah perkembangan. Contoh Contoh macam apakah benda-benda yang berlaku sekarang ni. Kan, ataupun sharing. Dia berikan news. Okay, apa lagi? Dia memberikan orang dia memberikan advice, ataupun senang nasihat yang boleh digunakan, nasihat yang bermanfaat, yang boleh at least boleh membantu menyelesaikan masalah bakal pelanggan dia sebelum pelanggan dia beli produk. Jadi lebih senang untuk nak mendapatkan kepercayaan. Apa lagi? Ni konten ni. Konten juga bagi petua ataupun bagi tips. Tu dia. Kalau anda berniaga satu produk, okay, tips. Okay, faham tak faham ni? So apa benda maklumat yang kita boleh bagi? Apakah manfaat yang kita boleh bagi? So macam ni lah. Kalau semakin banyak manfaat yang kita boleh bagi kan, semakin banyaklah benda yang kita akan dapat. Kan, fokus kita bukan untuk menjual dulu. Okey. Tapi fokus kita adalah untuk memberikan dia pengetahuan, untuk memberikan dia kesedaran. Kalau kita jual contoh produk kesihatan, lebih banyak kita share tentang info kesihatan, kenapa orang jatuh sakit, kenapa penyakit tu merebak. Lagi senang untuk kita nak memberi peluang kesedaran tu kepada bakal pelanggan tu. So lebih banyak yang akan dapatkan produk kita. Banyak produk dia akan beli sebab kita share. Inilah hukum yang kita guna. Kan, the more you give, the more you get. Tu hukum dia. Sebab ramai orang yang problem adalah sebab banyak sangat lebih kepada nak menjual semata-mata. Itulah problem dia. Apa lagi kita nak bagi pada sini? Apa lagi? Sebab apa lagi? Apa lagi sebab kita tengok TV? Okay. Ada tak kat sini yang anda tengok TV disebabkan anda nak tengok iklan? Mestilah tak kan? Mana ada orang nak tengok TV semata-mata nak tengok iklan? Mana ada orang macam tu? Faham tak faham ni? Kan? So mungkin juga anda boleh memberikan entertainment.
Entertainment ni bukan sekadar nyanyi apa semua kan. Kita boleh berikan dia video, kita boleh berikan dia macam some benda-benda yang boleh menghiburkan dia lah, lawak jenaka kan, boleh memberikan contoh, share, ada buat persembahan ke kan, ataupun music video clip yang mana-mana anda boleh download dan boleh share, kan. Faham tu? Okey, boleh faham setakat ni? So bagi anda yang tak tahu kan, bagi anda yang tak tahu, betul-betul tak tahu ni macam mana nak set up page, saya ada nak berikan hadiah kepada anda secara percuma. Okey, kejap lagi. Okey, saya cakap sekarang lah kan, senang. Kita ada 2 hadiah sebenarnya. Yang pertama adalah anda boleh call saya ataupun team saya untuk bertanyakan apakah masalah yang anda ada, ataupun apakah benda yang anda stuck lagi kan. Anda boleh call saya direct, nanti isi tekan link dekat bawah ni. Team saya dah pin tu link dekat bawah. Okey, nanti anda just tekan link dekat bawah, isi nama, isi nombor phone, nanti saya sendiri ataupun team saya akan call anda, dan dekat situ anda boleh tanyakan saya ataupun team saya, tanyakan apa masalah yang anda ada, macam mana nak buat benda ni, dan kita akan berikan jalan kepada anda. Kan, sebab saya tengok ramai sangat usahawan yang tak tahu apa-apa sebenarnya. Kan, dia rasa dia tahu tapi sebenarnya dia tak tahu. Kan, nak set up page FB pun tak tahu kan. Mungkin dia tahu dia buat benda tu boleh, tapi sebenarnya benda tu salah. Okey, kalau anda nak benda tu, anda komen je nak, ataupun anda tekan link dah dekat bawah ni. Tekan link dekat bawah ni, and then isi nama, isi nombor phone, apa semua, isi maklumat, kita akan contact anda. Okey, boleh ni? Okey, anda ready untuk hadiah yang kedua? Siapa nak hadiah yang kedua? Okey, hadiah yang kedua adalah saya nak berikan kepada anda buku ni secara percuma. Buku ni yang kita tulis, kita share strategi kan. Tadi saya sebut strategi macam mana anda nak growkan yang punya bisnes, macam mana nak buat konten, macam mana nak kenal pelanggan anda, okey, supaya anda tak stuck lagi. Buku ni saya nak berikan kepada anda. Okey, tengok tebal saya nak berikan kepada anda secara percuma. Okey, tak payah bayar apa-apa. Saya nak hantar, macam kalau boleh sekarang pun saya nak hantar ni. Nah, ambil sekarang. Okey, tapi tak boleh lah selalu ni kan, macam through phone ni tak boleh lah. Saya nak hantar kena gunakan pos laju ke, JNT ke, apa semua kan. So macam mana anda dapatkan buku ni adalah anda tekan juga link dekat bawah ni. Okey, tekan link dekat bawah ni, nanti isi nama, isi nombor phone, apa semua, nanti team saya akan contact anda juga through WhatsApp untuk nak berikan buku ni secara percuma. Untuk nak berikan buku ni secara percuma, nak hantar kepada rumah anda. Boleh-boleh. So itulah yang saya nak berikan kepada anda malam ni. Saya harap anda faham dan sangat faham apa yang saya nak share ni. Okey, boleh ke? Boleh sangat ni. Okey. So saya rasa itu sahaja untuk malam ni. Jangan lupa untuk sentiasa high energy. Jangan lupa untuk jangan berputus asa. Kalau ada masalah, jangan nak give up, jangan nak stop business. Okey. Kalau ada masalah, cari orang, cari mentor, cari guru yang boleh bantu you. Okey, jangan duduk melukut di tepi gantang sorang-sorang kan, menangisi apalah nasib aku kan. Okey, cari orang yang boleh bantu you. Itulah sahaja nasihat daripada saya. Aku Hafizah Kanain. Assalamualaikum.